Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Dilela Kadir dalam berita semasa. Kementerian Kesihatan KKM menyumbangkan hampir RM230,000 bantuan ubat-ubatan kepada Ukraine. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata bantuan disalur sebagai tanda sokongan kepada keamanan dan keselamatan global. Beliau turut berharap sumbangan ubat-ubatan tersebut mampu memberi impak besar ke arah pengukuhan hubungan dua hala antara Malaysia dan Ukraine. Kedua-dua negara berkongsi hubungan baik selama 30 tahun dan telah bekerjasama rapat dalam pelbagai bidang, antaranya perdagangan dan pelaburan, pertahanan serta perkhidmatan udara. Beliau ditemui media selepas menyerahkan sumbangan ubat-ubatan kepada Wakil Kedutaan Ukraine Denis Mikhailiuk di Putrajaya. 3 lelaki warga tempatan ditahan dipercayai terlibat kegiatan pecah rumah di Besut. Turut dirampas pelbagai barangan hasil kegiatan tersebut menerusi pelaksanaan op pintu. Ketua Polis Daerah Besut, Superintendent Abdul Razak Muhammad berkata suspek dipercayai terlibat 5 kes pecah rumah sekitar Kampung Raja dan Kuala Besut antara Disember tahun lalu hingga awal tahun ini melibatkan kerugian RM17,000. Hasil ujian urin kesemua suspek berusia 30 hingga 40-an turut didapati positif dadah jenis metafetamin. Kes disiasat di bawah Seksyen 457 Kanun Keseksaan atas kesalahan pencerobohan rumah. Penubuhan Yayasan Kebajikan Jabatan Politeknik dan Kolej Komuniti Polisisi bertujuan membantu meringankan beban warganya, lebih-lebih lagi ketika berdepan situasi kecemasan luar jangka seperti bencana alam. Ketua Pengarah Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti Dr. Muhammad Zahari Ismail berkata Yayasan Kebajikan Polisisi juga akan merangka program berteraskan komuniti yang bermanfaat untuk masyarakat. Beliau mengalu-alukan penyertaan alumni Politeknik dan Kolej Komuniti untuk bersama-sama menjayakan matlamat yayasan berkenaan. Belah perkembangan luar negara, pesawat khas Tantanker tiba di Chile bagi membantu operasi memadam kebakaran di wilayah tengah selatan negara itu. Tantanker berupaya membawa muatan bahan pemadam kebakaran 3 kali ganda berbanding pesawat tangki lain. Ia turut dilengkapi kelengkapan untuk melepaskan bahan kalis api dari udara ke darat dalam tempoh singkat iaitu 4 saat. Pesawat itu mampu berada pada ketinggian 196 hingga 295 kaki dan bergerak 277 km sejam. Kebakaran di Chile membabitkan 270,000 hektar tanah, telah mengorbankan 26 nyawa. Setakat pagi semalam, 275 titik panas dikenal pasti. Operasi pemadaman kebakaran terburuk dalam sejarah negara itu mendapat cabaran kerana cuaca panas dan kering. Untuk itu, Chile berharap lebih banyak negara dapat membantu misi berkenaan. Meskipun berdepan ancaman dari China, Amerika tetap meneruskan usaha pencarian serpihan belon China yang jatuh di Atlantik. Jurucakap Majlis Keselamatan Negara Amerika, John Kirby berkata pihaknya tidak akan menyerahkan semula serpihan yang ditemukan kepada Beijing. Ia akan dianalisis pakar perisikan negaranya. Amerika mendakwa belon milik China itu berfungsi sebagai alat perisik altitude tinggi yang canggih. Sebahagian serpihan belon yang ditembak jatuh berjaya ditemukan di permukaan laut. Pencarian saki-baki serpihan di dasar laut berdepan cabaran kerana kekangan cuaca. Sebuah kapal tentera laut Amerika sedang dalam proses memetakan lokasi serpihan belon jatuh membabitkan keluasan 1,500 meter. Dengan itu, sekian berita. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.